السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu sebelum daripada salat Isya, yang mana pada hari ini adalah merupakan hari yang ke-25 kita berpuasa, dan malam ini insya-Allah kita akan bertarawih witir pada malam yang ke-26. Ini bermaksud Ramadan kurang lebih tinggal 5 hari lagi untuk sampai kepada hujungnya. Dan pada malam insya-Allah tazkirah Ramadan saya pilih daripada tajuk daripada blog saya yang saya hantarkan ataupun muat turun pada 17 Mei tahun 2022 yang lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, masa itu kita ber-PKP di rumah, dan mana pada setiap malam insya-Allah pada waktu itu saya menulis tazkirah selepas daripada tarawih di rumah. Dan pada malam ini saya pilih satu tajuk, zakat fitrah dan sejarah pensyariatannya. Jadi kita ulang tajuk tazkirah, zakat fitrah dan sejarah pensyariatannya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bersempena dengan bulan Ramadan dan juga hari raya fitrah, iaitu hari raya Idul Fitri. Di mana zakat fitrah juga dinamakan dengan zakat al-abdan ataupun zakat al-arwas, iaitu zakat badan dan juga zakat kepala, kerana dia diwajibkan ke atas setiap batang tubuh orang Islam tanpa kecuali sama ada kecil atau besar, tua atau muda, lelaki atau wanita, miskin atau kaya, merdeka atau hamba. Yang zakat fitrah adalah merupakan zakat yang diwajibkan, difardukan sempena bulan Ramadan dan juga sempena Syawal, iaitu pada hari raya fitrah ataupun raya fitri, di mana kewajipan zakat fitrah kena kepada setiap orang Islam, sama ada kecil besar, kanak-kanak atau dewasa, sama ada laki-laki wanita, miskin ataupun kaya, merdeka ataupun hamba. Kesemua ini kena mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga dinamakan zakat al-abdan ataupun zakat al-ard, yakni zakat badan ataupun zakat kepala. Yang mana sejarah zakat fitrah ini, zakat fitrah diwajibkan ataupun difardukan pada tahun ke-2 Hijrah ketika difardukan puasa Ramadan. Itu sejarah kewajiban ataupun fardunya zakat fitrah, yakni pada tahun ke-2 Hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika waktu itu difardukan puasa Ramadan, yang mana jumhur fuqaha berpendapat bahawa wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang Islam yang hidup di dalam bulan Ramadan ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurri aw 'abdin zakar aw unsa minal muslimin. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 984, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap manusia sebanyak 2 gantang daripada tamar dan 2 gantang gandum, makanan asasi bagi setiap yang merdeka atau hamba laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah merupakan hadis yang berkenaan dengan pensyariatan kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Dan juga hadis berikut, hadis ini agak panjang, mengenang atau melihat kepada waktu masa kita ambil maksud yang terakhir. Juga hadis yang berikut, hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah telah menentukan wajibnya zakat fitrah untuk membersihkan orang yang menjalankan puasa dari perkataan sia-sia dan perkataan buruk, dan juga untuk menjadi makanan orang miskin. Oleh itu, sesiapa yang menunaikannya sebelum solat hari raya, maka menjadilah ia zakat fitrah yang makbul. Dan sesiapa yang menunaikannya sesudah sembahyang hari raya, maka menjadilah ia sedekah biasa seperti sedekah sunat yang lain. Ini juga satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nombor 1609. Pada hadis ini menjelaskan kepada kita hikmah daripada kewajipan zakat, yang membersihkan orang yang mengerjakan puasa daripada perkata sia. Dan juga dalam hadis ini juga tentang kaedah mengeluarkan zakat, yang zakat adalah dikeluarkan sebelum daripada solat hari raya. Dan sesiapa yang menunaikan zakat selepas hari raya, maka dia tidak jadi zakat lagi, dia akan jadi sedekah biasa. Dan juga sandaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Itu adalah merupakan yang pertama dalil tentang zakat fitrah, sama ada daripada hadis dan juga Al-Quran. Dan juga sejarah kewajipan ataupun kefarduan zakat berlaku pada tahun kedua daripada hijrah Rasulullah SAW, iaitu sempena daripada Ramadan. Jadi bermaksud zakat fitrah itu dia ada kaitan dengan bulan Ramadan. Dan juga secara umumnya zakat itu wajib dikeluarkan sebelum daripada solat hari raya. Sesiapa yang mengeluarkan solat selepas daripada solat hari raya, yang mana zakatnya sudah jadi sedekah, tidak jadi zakat lagi. Dan seterusnya, bilakah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini secara pendetailannya, apa pandangan umat, apa pandangan ulama tentang hadis-hadis yang di atas, kita sudah sebut secara ringkas. Dan kita akan melihat bagaimana pandangan ulama berkenaan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bilakah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini perlu kita faham. Bilakah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apabila kita sebut wajib, sudah tentulah mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu yang harus, dan ada waktu yang makruh, dan juga ada waktu yang haram. Itu kita faham sebagai hukum taklif. Jadi hukum taklif itu ada 5: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi apabila disebut sebagai waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, sudah tentulah ada waktu yang harus mengeluarkan zakat fitrah, dan juga ada waktu yang haram mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga ada waktu yang makruh mengeluarkan zakat fitrah. Ini perlu kepada penjelasan daripada ulama. Kalau kita lihat hadis secara sepintas lalu, kita melihat akan ada 2 keadaan sahaja: waktu sebelum daripada solat raya dan waktu selepas daripada solat raya. Dan di hukumnya, inilah penting ataupun perlu ulama untuk memperbahaskan hadis-hadis berkenaan hukum. Dalam hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara
bizakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Maksudnya Rasulullah SAW menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk menunaikan solat hari raya. Hadis ini secara umum, yakni Rasulullah menyuruh agar mengeluarkan zakat sebelum daripada menunaikan solat hari raya. Zakat fitrah telah ditetapkan kadarnya, wajib dikeluarkan ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang ditetapkan bagi setiap mukallaf dan orang di bawah tanggungan nafkah. Boleh lihat dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Jadi jelas di sini waktu yang wajib itu bila. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i mengatakan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila tenggelam matahari atau terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang apabila hari terakhir kita berpuasa, apabila matahari tenggelam atau terbenam pada hari terakhir kita puasa masuk waktu maghrib, itulah bermula masa wajib mengeluarkan zakat. Yang kita bayar sekarang sebelum daripada hari akhir itu harus. Kita akan lihat bagaimana pandangan ulama. Kita ambil di sini poinnya bila wajib. Kalau yang harus itu tak apa, takut lepas daripada wajib dia akan jadi haram. Waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini apabila terbenam matahari masuk maghrib hari terakhir kita berpuasa. Itu masa yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Para ulama Syafi'iyah telah memberikan ketentuan bahawa seorang itu wajib membayar zakat fitrah apabila ia menemui dua waktu wajibnya zakat fitrah. Yang pertama, hari terakhir daripada bulan Ramadan atau sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, dan awal bulan Syawal, yakni setelah terbenam matahari selepas akhir Ramadan. Keterangan yang ada di sini, ulama-ulama mazhab Syafi'i menetapkan yakni waktu yang akhir, waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah bila, yang ini kita sebutkan tadi, apabila terbenam matahari hari terakhir Ramadan, yang ini masuk waktu maghrib, itu bermula waktu yang wajib. Dan sampai bila? Sampai kepada awal Syawal, 1 Syawal, yang ini sebelum daripada salat hari raya, itu adalah waktu yang wajib, bermula daripada maghrib hari terakhir kita berpuasa terus bergerak sampai kepada 1 Syawal. Sehingga bila? Sehingga yakni takbiratul ihram solat raya itu adalah waktu yang wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau selepas daripada solat hari raya di tempat kita itu sudah tidak jadi zakat fitrah, dia jadi sedekah sahaja. Jadi kita boleh fahamkan mana ada 2 hari, seolah-olah 2 hari. Hari yang terakhir Ramadan, yang terbenam matahari maghrib, itu berbuat sa'i wajib, dan bergerak sa'i wajib itu sampai kepada hari besok, hari raya 1 Syawal, sehingga takbiratul ihram solat raya itu adalah waktu yang wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Jadi umpama sebagai 2 hari, hari terakhir Ramadan, hari awal Syawal, yakni 1 Syawal. 2 waktu ini harus dijumpai. Bila salah satu daripada dua waktu tidak sempat ditemui, maka gugurlah kewajiban membayar zakat fitrah bagi seseorang itu. Hal ini seperti yang dijelaskan, syarat kedua menemukan waktu wajibnya zakat fitrah, yakni akhir bahagian daripada Ramadan dan awal bahagian dari Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat atas orang yang meninggal setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, dan atas bayi yang akhir sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, dan bayi yang akhir yang lahir setelah terbenam matahari. Rujuk Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nihayatul Az-Zaid, halaman 174. Kita tengok contoh, nanti saya terangkan. Maka bagi orang yang tidak menemui salah satu daripada 2 masa tersebut, contohnya seorang yang meninggal di bulan Ramadan atau bayi yang lahir pada malam takbir, malam Idul Fitri, maka tidak wajib bagi mereka zakat fitrah. Jelas. Jadi bermaksud, kita sebutkan tadi, bermula bila saat wajib membayar zakat fitrah, yakni akhir daripada Ramadan, bila terbenam matahari masuk maghrib, habislah. Habis yang Ramadan terakhir, apabila terbenam matahari sudah masuk maghrib, habislah bulan Ramadan.
dia akan masuk bulan Syawal. Jadi dalam keadaan ini, orang yang meninggal sebelum daripada terbenam matahari, apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Dan yang kedua, bayi yang lahir selepas daripada terbenam matahari, apakah mereka wajib membayar zakat fitrah? Jadi kedua-dua masalah ini, dua-dua tidak wajib bayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah, seorang yang wajib membayar zakat fitrah, dia mesti jumpa dua keadaan. Dia mesti jumpa bahagian daripada Ramadan, dan dia mesti jumpa bahagian daripada 1 Syawal. Dua keadaan dia mesti ada. Contoh, satu orang yang meninggal sebelum daripada terbenam matahari maghrib, hari yang terakhir Ramadan, dia meninggal sebelum pada maghrib masa dia meninggal, sedangkan dia puasa dah. Dia puasa satu Ramadan sampai kepada akhir Ramadan. Tapi pada akhir Ramadan tu dia tak sempat habis Ramadan, Zul'asa tu dia meninggal. Dalam keadaan ini, orang ini dia tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Dia tidak mendapat 1 Syawal. Dia hanya mendapat bahagian Ramadan dan dia tidak mendapat bahagian Syawal. Di mana hukum bayar zakat fitrah ini, satu orang tu mesti dapat bahagian Ramadan dan dia mendapat bahagian Syawal. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua pula, satu bayi dia lahir pada selepas maghrib. Maghrib yang terakhir, Ramadan terakhir, maghrib, lepas maghrib tu dia lahir. Di mana bayi itu juga tidak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Dia tidak mendapat bahagian daripada Ramadan. Yang wajib membayar zakat fitrah ini seseorang. Saya ambil contoh yang kedua, yang ketiga. Satu orang yang dia puasa sepanjang Ramadan, dan pada hari terakhir Ramadan dia meninggal dunia selepas berbuka puasa yang lepas maghrib. Yang di mana keadaan dia? Dia wajib dibayarkan zakat fitrah daripada harta peninggalannya. Itu kes yang pertama. Yang kedua, kes yang kedua pula, kanak-kanak yang dia lahir sebelum maghrib, sebelum azan maghrib dia lahir. Di mana kanak-kanak ini wajib bayar zakat fitrah sebab dia mendapat 1 juzuk Ramadan dan dia berkekalan dapat juzuk yang berikutnya, juzuk Syawal. Jadi maknanya mesti dapat dua keadaan. Satu orang tu wajib bayar zakat fitrah, yakni dia mesti mendapat juzuk Ramadan dan dia mendapat bahagian juzuk Syawal. Sama ada orang yang pernah hidup ataupun orang yang baru hidup, yakni kanak-kanak. Ambil contoh yang lain pula, contoh bayi lahir. Bayi lahir pukul 5 petang Ramadan terakhir, pukul 5 petang. Lepas tu sebelum maghrib dia meninggal. Di mana keadaan ini tak wajib juga dia bayar zakat fitrah. Sebab dia hanya mendapat 1 juzuk daripada Ramadan, dia tidak mendapat 1 juzuk daripada Syawal. Boleh faham? Faham? Okey, cantik. Jadi apa tuan faham, boleh dah cerita kepada orang kewajipan zakat fitrah ini. Seseorang itu mesti mendapat juzuk daripada Ramadan dan dia mesti dapat juzuk daripada Syawal. Baru dia wajib bayar zakat fitrah. Ini yang dimaksudkan di dalam kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Tan Yahya Az-Zain, halaman 174. Habis. Dan ada penjelasan sama juga saya ambil daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Imam Syafi'i. Dia ada teks bahasa Arab. Sebenarnya kita ambil sejarah bahasa Melayu saja. Maksud syarat kedua adalah terbenam matahari di akhir daripada Ramadan, maka orang meninggal setelah terbenam matahari pada hari tersebut, maka wajib zakat fitrah atasnya, baik dia meninggal setelah mampu untuk mengeluarkan zakat atau belum mampu. Berbeza hukumnya bagi bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari, sedangkan orang yang meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka tidak wajib zakat baginya. Berbeza hukumnya bagi bayi yang lahir sebelum terbenam matahari. Ini pun sama. Jadi yang saya nukil tadi dua kitab ni daripada kitab mazhab Syafi'i, Fiqh Al-Manhaji dan juga kitab An-Nihayah. Dua kitab ni kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Justru itu jika seorang, dalam kes yang lain pula, yang tadi perbincangannya waktu wajib bila. Kita ingat, yang waktu wajibnya terbenam matahari yang terakhir Ramadan sampai 1 Syawal, yakni apabila takbir raya, itu waktu yang wajib kita bayar zakat fitrah.
Ada sebut waktu wajib itu siapa yang terlepas bayar selepas daripada takbir hari raya, dia sudah meninggalkan yang wajib. Perbuatan itu adalah salah. Sebab apa? Dia tidak jadi zakat fitrah, dia jadi sedekah. Ada penting waktu wajib. Justru itu, dalam kes yang lain pula, justru itu, jika seorang itu mempercepatkan takjil membayar zakat di awal Ramadan, kemudian ketika pertengahan Ramadan dia meninggal, maka harta yang dikeluarkan atas nama zakat tersebut hakikatnya bukan zakat, tapi adalah sedekah. Sebab ia tidak membayar zakat pada salah satu dari masa yang diwajibkan untuk membayar zakat. Yakni di awal Syawal. Maksud awal Syawal ialah terbenam matahari maghrib daripada terakhir Ramadan. Penjelasan ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhtaj ala Asyar min Haj. Yang ini bermaksud jika orang yang memiliki harta meninggal atau harta yang dizakati rosak atau harta dijual dalam kes zakat harta, maka benda yang dipercepat atas nama zakat tidak berstatus sebagai zakat. Dalam kes ini pula, satu orang tu kita faham tadi, waktu bayar zakat bila? Wajib bayar zakat kita ulang terbenam matahari akhir Ramadan dan sampai kepada 1 Syawal takbiratul ihram raya. Itu waktu yang wajib bayar zakat. Tiba-tiba seorang tu bayar zakat pertengahan Ramadan, dia mati pertengahan Ramadan, dia bayar zakat, dia meninggal. Dalam kes ini dia tidak jadi zakat pada hakikat, tetapi dia jadi sedekah. Sebab yang wajibnya bila? Akhir Ramadan. Jadi bagaimana dapat pahala? Tak usah bimbang. Yang dapat pahala usah bimbang. Cuma dari segi status zakat itu, apakah zakat bagi dia ataupun sebagai sedekah. Jadi jelas melihat kepada kitab Al-Muhtaj mengatakan dia jadi sebagai sedekah. Azan. Tuh. Okay. Apakah harus bayar zakat lebih awal? Kita skip sikit. Bayar zakat awal itu apakah hukumnya? Kita bayar sekarang awal Ramadan kita bayar. Sedangkan wajib bayar zakat bila? Akhir Ramadan sampai kepada 1 Syawal. Itu waktu yang wajib dan afdal di waktu itu kita bayar zakat. Dan sekarang ni kita bayar 1 Ramadan. Apa hukum? Sebab hadis itu tak sebut 1 Ramadan. Hadis sebut yakni akhir Ramadan. Jadi bagaimana kita duduk bayar sekarang ni? Bayar awal Ramadan, apa hukum dia? Zakat fitrah harus dibayar lebih awal dari masa tersebut. Ini berdasarkan kepada amalan para sahabat. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahawa para sahabat biasa membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Aidil Fitri. Hadis riwayat Bukhari 1511 dalam kitab zakat. Ulama-ulama mengambil hujah, yakni para sahabat biasanya membayar zakat awal 2-3 hari sebelum hari raya mereka sudah bayar zakat fitrah. Ini hujah daripada ulama membolehkan bayar zakat fitrah lebih awal. Dalam kes ini terakhir, panjang lagi sebenarnya, kita ambil yang terakhir di sini. Dalam hal ini berbeza pendapat. Dalam hal ini fuqaha berbeza pendapat. Menurut mazhab Hanafi, ia boleh dibayar mulai awal tahun berkenaan lagi. Mazhab Hanafi dia lebih advance. Awal tahun dah boleh bayar zakat. Sebab kata dia sahabat pernah bayar awal. 2-3 hari sebelum raya sahabat pernah bayar awal. Dalam mazhab Hanafi kata tak apa, awal tahun dah boleh bayar, lebih advance. Itu mereka yang bermazhab Hanafi. Sementara mazhab Maliki, pembayaran sah dilakukan dalam tempoh 2 atau 3 hari sebelum raya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kita ambil dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah boleh dibayar seawal bermula bulan Ramadan lagi. Dan sebahagian ulama mazhab Ahmad berpandangan harus membayar pembayaran dibuat setengah bulan, 15 bulan sebelum hari raya. Jadi jelas pada kita di sini, kita ambil ini, kita ni bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mereka ulama-ulama mazhab Syafi'i berpandangan harus membayar zakat pada 1 Ramadan, berbanding dengan mazhab Hanafi awal tahun daripada bulan tahun Islam dah boleh bayar zakat fitrah dah. Mazhab Maliki ikut pada perbuatan sahabat 2-3 hari sebelum raya mereka bayar zakat fitrah. InsyaAllah apa yang kita kongsikan pada hari ini jelas kepada kita. Kalau tuan-tuan nak lebih lanjut, tuan-tuan boleh tengok dalam blog saya Ustaz Azim Majzuki, Haji Burhanuddin. Jelas banyak lagi ceritanya. Saya ambil tahap yang wajib dan juga tahap yang harus. Yang makruh haram tu ada lagi.
Dan yang kita ambil yang haram, kita sebelum kita stop, kita ambil haram. Siapa yang bayar zakat fitrah sampai akhir pada akhir hari raya tu dia jadi haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.